Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Fokus dari Sabah petang ini, pelan tindakan pembangunan ladang hutan dirangka transformasikan pengurusan hutan di Sabah. Perincian terus bersama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Jovi, silakan. Ya, baik Alif. Pelan tindakan pembangunan ladang hutan 2022 hingga 2036 yang dirangka Jabatan Perhutanan Sabah akan dijadikan panduan dalam mentransformasi ladang hutan di negeri ini. Ia adalah tindakan strategik untuk mengubah ladang hutan di negeri ini ke arah mencapai penggunaan tanah yang mampan untuk mengukuhkan tanaman hasil kayu di Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pelan ini akan dijadikan sebagai pelan tindakan pembangunan ladang hutan bagi tempoh 15 tahun akan datang seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 dan Dasar Hutan Sabah 2018. Even kerajaan akan memastikan kita konserv atau pelihara hutan ini mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi ini akan kita lakukan, bukan saja kita pelihara tetapi kita akan menanam pokok-pokok dan target kita pada tahun ini ialah 8 juta pokok. Jadi inilah usaha kerajaan negeri melalui Jabatan Hutan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2022 peringkat Negeri Sabah di Hutan Simpan Sulaman Lake Tuaran. Sementara itu, Ketua Konservator Hutan, Dato' Frederick Kugang berkata, Sabah kini mendahului rekod pencapaian penanaman pokok di seluruh Malaysia dengan kejayaan penanaman 700,246 anak pokok menerusi kempen penghijauan negara. Sabah telah menyasarkan 8 juta setahun. Ya. Dan dalam itu salah satu daripada strategi adalah untuk mendapatkan pemegang lesen hutan ni, ya, lesen jangkaan panjang 18 orang untuk menanamlah sekurang-kurangnya 18,000 hektar setahun. Kalau itu berjaya 18,000 setiap tahun ni, dari dalam 5 tahun kita boleh capailah 40 juta. Bagi meneruskan perjalanan pembangunan Sabah selepas terkesan pandemik COVID-19, pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui rangka tindakan koridor pembangunan Sabah SDC 2.0. Rangka tindakan ini sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 dan konsep keluarga Malaysia serta Pelan Sabah Maju Jaya. Bercakap kepada RTM, Ketua Eksekutif Sedia Dato' Seri Panglima Haji Hashim Paijan berkata, rangka tindakan SDC 2.0 merupakan pelan transformatif yang akan memastikan pembangunan holistik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan. Kita punya pelan induk Sabah Development Corridor 2.0 atau yang kita panggil sebagai blueprint yang bermula 2021 hingga 2030. Kepada pegawai dan kaki tangan sedia. Tujuan dia ialah memberikan pendedahan kepada semua pegawai dan kaki tangan sedia supaya mereka memahami, menghayati apa-apa juga yang terkandung di dalam blueprint tersebut. Sedia juga akan bekerjasama dengan semua agensi untuk menarik pelaburan swasta serta menyelaras perbelanjaan awam agar projek-projek pembangunan dapat dilaksana seperti dirancang dan sejajar dengan strategi rangka tindakan koridor pembangunan Sabah SDC 2.0. Sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Kota Kinabalu disediakan dengan pelbagai pertunjukan aksi pasukan keselamatan. Antaranya teknik menyelamat dan memindahkan individu ketika berlaku kecemasan, persembahan pasukan K9 atau anjing pengesan selain aksi pertempuran polis dan penjenayah. Sambutan dirasmikan Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Idris Abdullah yang turut menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara. Dalam majlis ini, Dato' Idris turut memaklumkan pihaknya sentiasa bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15. Polis Sabah sebenarnya kita dalam bersiap siaga untuk kita menghadapi PRU yang ke-15. Ya. Jadi kita tak tahu bila tarikh dia. Ya. Tapi sebagai kita anggota keselamatan, kita dah membuat dah, ya. Terutama segi latihan dalam perkhidmatan. Ya. Kita dah mula. Sambutan di Tuaran pula dihadiri Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Jahid Jahim yang mahukan kerjasama antara masyarakat dan polis mampu mengekalkan suasana selamat dan aman damai di negeri ini.
Tentunya banyak cabaran pertambahan petugasan yang telah dihadapi oleh pihak PDRM khususnya dalam menghadapi COVID-19 sebagai frontliners. Mereka telah membuat kerja dengan cemerlang. Hari ini kita berlapang dada, berbesar hati dengan kehadiran pemimpin-pemimpin kita di daerah ini dan juga kita dapat bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lama tidak jumpa, iaitu di kalangan pesara-pesara polis. Di Tawau, sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau diadakan secara sederhana dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Saya meminta kerjasama seluruh masyarakat di daerah Tawau ini supaya kita bersama-sama dalam menjaga kesejahteraan daerah kita ini. Dan insya-Allah pihak polis daerah Tawau ini kita akan meningkatkan lagi dari segi program-program kepolisian komuniti untuk mendampingi masyarakat dari semasa ke semasa. Di Sandakan pula, penduduknya diingatkan agar terus menitik beratkan pematuhan SOP meskipun negara bakal melalui fasa peralihan ke endemik bermula 1 April. Kadang-kadang tu ada juga mereka yang ambil mudah SOP kerana mereka dah disuntik dengan 2 kali vaksin, dengan booster. Tapi ini bukan satu sebab untuk kita tidak mengamalkan SOP. Sementara itu, malam tadi, 200 warga PDRM menghadiri forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan topik polis dan masyarakat berpisah tiada yang mengupas mengenai kerjasama polis dan masyarakat dalam membantras jenayah. Geran RM6.1 juta diperuntukkan kawasan rukun tetangga KRT di seluruh Sabah merangkumi 26 daerah dan 3 daerah kecil. Pemberian geran bertujuan memperkukuh peranan KRT melalui pelaksanaan agenda kerja komuniti rukun tetangga. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahilmi Yahya, ketika ini di Sabah terdapat 1,058 kawasan rukun tetangga namun hanya 1,027 berada dalam status aktif. Sebanyak RM6,162,000 telah diagihkan, iaitu RM6,000 setiap satu KRT. Di negeri Sabah ada sebanyak 1,058 KRT, tapi yang aktif hanya 1,027 KRT. Ada 31 KRT yang kurang aktif dan kita seru agar mereka kembali aktif. Beliau berucap merasmikan Majlis Penyerahan Geran Komuniti Rukun Tetangga KRT Komuniti Sejahtera Keluarga Malaysia di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, Datuk Syahilmi turut melancarkan program gerak kerja komuniti KRT tahun 2022 yang mencakupi tema selamat, sejahtera, sihat serta bersih dan indah selari dengan perubahan serta cabaran semasa. Harapan saya juga kepada semua KRT agar kita dapat mengaktifkan kita punya KRT khususnya di kawasan kita masing-masing. Khususnya di kawasan Suk, Keningau. Amat berterima kasihlah kepada kerajaan dan sesungguhnya kami rasa teruja sangatlah atas pemberian ini bagi memudahkan kami untuk mengurus, menyusun atur program-program yang akan dikendalikan oleh KRT itu sendiri. Geran KRT ini memang cukup membantu ekonomi setempat. Jadi mana-mana KRT yang kurang aktif, kalau boleh ambillah peluang ini. Sebab ini sangat membantu ekonomi setempatlah. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi menangani masalah kenaikan harga baja. Ketika ini, harga baja dilaporkan melambung tinggi melebihi 100%. Pengerusinya Datuk Zamri Yaakob berkata Nafas sedang meneliti keperluan pembinaan kilang baja di negeri ini bagi menampung kekurangan bahan itu sekiranya pengeluaran dari kilang sedia ada tidak dapat menampung permintaan. Kalau tak dapat diselesaikan, Nafas akan menanggung kerugian lebih daripada 260 juta. Saya juga akan bincang dengan Menteri Mafi, Datuk Seri Ronald Kendi supaya masalah kenaikan baja ni bincang bersama dengan Kementerian Keuangan juga supaya perkara ini dibawa ke Kabinet. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Pertubuhan Peladang Negeri Sabah kali ke-33 di Kota Kinabalu.
Dalam pada itu, Datuk Zamri berharap semua ahli peladang di seluruh negara dapat mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara. Ke arah itu juga katanya, Nafas akan bekerjasama dengan PPN Sabah mencari produk perniagaan yang boleh dikembangkan di negeri ini. Antara yang dilihat berpotensi ialah baja dan minuman kopi segera. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu dan saudara teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Alif. Alif? Terima kasih, Jovi.